Dalam video ini, kami akan menerangkan American Pickler. Filem ini mengisahkan sebuah kilang Yahudi Ortodoks yang diawet dalam air garam jeruk untuk 100 tahun. Apabila dia bangun di New York City, dia cuba menjejaki cicitnya. Adakah seorang lelaki berusia 100 tahun akan bertahan di dunia moden? Mari kita ketahui dalam American Pickler. Acah Amerika bermula dengan menunjukkan kilas balik seorang lelaki Yahudi bernama Herschel Greenbaum yang tinggal di Rusia pada tahun 1919. Setiap hari, Herschel bekerja sebagai pekerja cangkul. Namun, musibah demi musibah sentiasa mengikutinya. Sehinggalah pada suatu hari, dia ternampak seorang wanita cantik di pasar. Dia kemudian memberanikan diri untuk menyapa wanita itu. Namun ternyata wanita itu jengkel dengan seorang penjual ikan di pasar yang menjual barang dagangannya dengan harga yang sangat tinggi. Ketika Herschel menghampirinya, wanita itu pergi sebaliknya. Walaupun dia terdesak, Herschel bertekad untuk memenangi hati wanita cantik itu. Keesokan harinya, dia bekerja lebih keras dan berjaya mengetepikan sebahagian daripada gajinya supaya dia boleh membeli ikan salai untuk wanita itu. Semasa di pasar, Herschel sekali lagi bertemu wanita itu. Dengan penuh keyakinan, dia kemudian membeli ikan salai untuk diberikan kepadanya. Serta-merta hati wanita itu luluh dan dia menerima pemberiannya dengan redha. Mereka berkenalan dan berbincang. Wanita itu bernama Sarah dan nampaknya tinggal di kampung yang sama dengan Herschel. Herschel sangat gembira kerana Sarah juga seorang penganut Yahudi yang taat. Hubungan mereka semakin rapat. Selepas bercinta untuk beberapa lama, Herschel dan Sarah kemudian memutuskan untuk berkahwin. Namun, tidak lama selepas itu mereka melafazkan ikrar suci untuk kekal setia dan mengasihi antara satu sama lain selagi mereka hidup. Tentera Rusia menyerbu kampung mereka dan membunuh orang Yahudi di sana. Herschel dan Sarah berjaya melarikan diri dan memutuskan untuk berhijrah ke Amerika Syarikat. Herschel bertekad untuk membahagiakan isterinya sebaik tiba di Amerika Syarikat. Sarah tidak merungut apabila mereka terpaksa tinggal di kem pelarian buat sementara waktu. Tidak lama kemudian, Herschel mendapat pekerjaan di kilang jeruk. Walaupun tidak mempunyai kemahiran dan pengalaman dalam membuat jeruk, dia seorang yang rajin dan tabah orang dan melakukan tugasnya membersihkan kilang dengan baik. Walaupun gajinya sebagai janitor di kilang itu sangat kecil, dia boleh ketepikan sebahagian daripada wangnya untuk membeli tanah perkuburan untuk dirinya dan isterinya, sebagai simbol bahawa mereka akan saling menyayangi hingga ke akhir hayat. Selepas menyimpan sedikit demi sedikit daripada gajinya, Herschel akhirnya menyewa sebuah rumah kecil untuk ditanggung keluarga kecilnya, yang tidak lama lagi akan membesar bersama anak mereka. Dia juga berikrar akan bekerja lebih keras supaya isteri dan anak-anaknya, malah cucu-cucunya dan semua generasi akan datang, boleh hidup bahagia dan makmur. Mendengar ini, Sarah menjadi sangat gembira. Keesokan harinya, Herschel melakukan pembersihan kilang seperti biasa. Namun, ketika dia membersihkan kawasan loteng, dia melihat banyak tikus berlari-lari. Sila like dan subscribe channel kami. Sila layari peti deskripsi channel ini untuk beri sokongan anda. Untuk tonton filem-filem lain sila lawat playlist channel kami. Terima kasih. Kerana bilangan tikus sangat besar dan Herschel, yang kebetulan takut tikus, merasakan bahawa tikus itu akan menyerangnya. Dia melarikan diri dari tikus dan secara tidak sengaja terjatuh ke dalam periuk besar berisi jeruk-jeruk. Sejurus selepas Herschel terjun ke dalam periuk, pekerja lain menutup periuk besar itu dan tiada siapa yang perasan bahawa dia berada di dalamnya. Bukan itu sahaja, ternyata kilang jeruk tempat Herschel bekerja telah ditutup atas sebab kesihatan. Pemilik kilang memutuskan untuk menutup kilang pada hari itu dan tiada siapa yang tahu di mana Herschel terperangkap dalam periuk jeruk. Tahun telah berubah, dan kilang jeruk kini menjadi bangunan lama yang terbiar. 100 tahun telah berlalu sejak kejadian itu, dan kini pada 2019, dua remaja dilihat terbang drone mainan di sekeliling bangunan lama yang dahulunya merupakan kilang jeruk. Drone itu memasuki kawasan kilang dan secara tidak sengaja terkena penutup periuk jeruk, membukanya sedikit. Kedua-dua remaja itu kemudian memasuki bangunan kilang lama untuk mencari drone mereka dan menemui pasu besar di dalam kilang. Kerana ingin tahu, mereka membuka penutup periuk untuk melihat isinya. Tetapi mereka dikejutkan dengan Herschel yang bangun dari periuk.
Berita kemunculan Herschel dari dalam periuk jeruk tiba-tiba menjadi viral. Dalam sidang akhbar, saintis dan doktor yang menjalankan penyelidikan ke atas Herschel mendedahkan bahawa kandungan garam yang sangat tinggi dalam periuk jeruk telah memelihara tubuhnya dan dia berhibernasi selama 100 tahun. Herschel tidak memahami sepenuhnya apa yang telah berlaku kepadanya, kerana yang dia tahu hanyalah itu keadaan di sekelilingnya telah berubah secara drastik dan dia tidak terlalu gembira dengan semua perubahan itu. Bukan itu sahaja, dia juga terpaksa menerima realiti pahit yang dialami isteri tercinta, Sarah meninggal 80 tahun yang lalu, serta anak-anak dan keturunannya yang lain. Bagaimanapun, Herschel menerima berita bahawa salah seorang keturunannya masih hidup iaitu cicitnya bernama Ben. Pihak hospital telah menghubungi Ben dan dia akan mengambil Herschel. Selepas bertemu Ben, Herschel sangat terkejut kerana Ben kelihatan seperti dia ketika dia adalah lebih muda. Ben juga terkejut dan gembira bertemu dengan moyangnya yang sebelum ini disangka telah meninggal dunia. Ben kemudian membawa datuknya ke apartmennya. Herschel, yang sebenarnya hidup pada tahun 1900, masih suka untuk menyesuaikan diri dengan moden kehidupan dalam era milenial yang serba pantas dan canggih. Herschel masih kagum melihat bangunan pencakar langit dan pelbagai jenis kenderaan lalu lalang. Setibanya di apartmen Ben, dia berasa hairan dengan keadaan di apartmen itu, yang disangkanya sangat mewah dan besar berbanding tempat tinggalnya bersama Sarah dahulu. Ben berkata bahawa dia kini sedang membangunkan aplikasi bernama Bob yang berfungsi untuk mengimbas sesuatu produk untuk mengetahui sama ada produk tersebut berbaloi untuk dijual kepada pengguna atau tidak. Tetapi Herschel kelihatan tidak tahu dan tidak berminat dengan kerja Ben. Herschel kemudian melihat dinding di apartmen Ben yang dipenuhi dengan pelbagai paparan, dan apabila dia meminta paparan dinding David Bowie, Ben menjawab bahawa dia adalah penyanyi terkenal. Herschel kemudian bertanya di mana foto-foto Greenbaums itu. Ben kemudian mengeluarkan album foto lama yang mengandungi foto seluruh keluarga Greenbaum, termasuk potret Herschel dan Sarah dan ibu bapa Ben. Herschel berasa gembira dan terharu kerana ternyata semua keturunannya ada berjaya menjadi orang yang berjaya seperti yang dia harapkan. Tetapi dia juga berasa sedih kerana mereka semua telah mati dan dia tidak dapat menyaksikan sendiri bagaimana mereka berjuang untuk mencapai kejayaan itu. Apabila mengenangkan masa lalu, Herschel teringat tanah perkuburan yang dibelinya tadi dan mengajak Ben pergi ke sana. Bagaimanapun, Ben membantah dan mengakui tanah perkuburan itu telah dijual kerana tergoda dengan tawaran harga yang agak tinggi. Lagipun, kedudukan tanah itu agak strategik. Walaupun Ben telah menjelaskannya, Herschel tetap berkeras untuk melawat tanah perkuburan. Akhirnya Ben tidak lepas menjemput moyangnya pergi ke sana. Walaupun persekitaran di sekitar tanah perkuburan telah banyak berubah, Herschel masih ingat lokasi sebenar tanah perkuburan yang dibelinya tadi dan menemui kuburnya isteri dan anak-anak yang berada di luar kawasan perkuburan awam dan kelihatan sangat terabai. Herschel kemudian menjemput Ben untuk turut sama mendoakan roh keluarga mereka yang telah meninggal dunia. Tetapi Ben nampaknya tidak peduli dan sebaliknya memeriksa telefon bimbitnya apabila Herschel membaca doa. Semasa Herschel sedang berdoa, sekumpulan pekerja pembinaan datang ke tapak perkuburan dan bertanya mereka segera meninggalkan tempat itu kerana mereka akan melakukan kerja pembinaan di sana. Para pekerja kemudiannya memasang sepanduk yang mengiklankan vodka Rusia di papan iklan yang menghadap ke tanah perkuburan isteri dan anaknya. Herschel berasa jijik, kemudian memukul pekerja pembinaan dan Ben, yang cuba campur tangan, mendapat terlibat, sehingga mereka berdua dihumban ke dalam penjara. Ben membayar wang tebusan supaya mereka berdua boleh keluar dari penjara. Tetapi dia kemudian menyalahkan Herschel kerana menyebabkan dia dipenjarakan dan kini dia tidak lagi boleh mendapatkannya pelabur kerana dia mempunyai rekod jenayah. Ben marah kerana imej lamarannya telah tercela dan kini dalam bahaya akan muflis. Semua usahanya untuk membangunkan aplikasi itu sia-sia. Herschel kemudian mencadangkan agar Ben memulakan perniagaan lain dan memintanya untuk sama-sama memulakan perniagaan menjual produk jeruk. Ben menolak pelawaannya, yang menyebabkan Herschel marah kerana Ben memandang rendah perniagaan itu menjual produk jeruk yang pernah menjadi kerja Herschel. Herschel dan Ben bertengkar sesama sendiri, sehingga akhirnya Herschel memutuskan untuk pergi pangsapuri Ben dan memulakan perniagaannya sendiri untuk produk jeruk tanpa bantuan Ben.
Herschel berazam untuk menjalankan perniagaannya dengan tabah dan tabah supaya dia boleh membeli semula tanah perkuburan keluarganya dan mengeluarkan papan iklan itu. Namun, kerana Herschel tidak mempunyai wang untuk membeli jeruk di pasar raya, dia mengais beberapa tong sampah di sekitar kawasan kejiranan untuk mencari jeruk untuk dijeruk. Bukan itu sahaja, dia juga membuat kereta sorong daripada barangan terpakai yang kemudiannya akan digunakan untuk dijual jeruknya di sekitar bandar. Tanpa diduga, jeruknya ternyata mendapat permintaan ramai pembeli kerana proses pembuatan masih semula jadi mereka rasa lazat. Sebaliknya, Ben yang semakin teruk kerana belum menemui pelabur, terdengar berita viral di media sosial tentang penjual jeruk yang produknya sangat bagus. Dia mengetahui perkara ini daripada pelabur kaya yang ditemuinya di sebuah restoran. Malah, produk jeruk itu sangat terkenal. Pelabur merancang untuk melabur wangnya penjual produk jeruk, tidak lain dan tidak bukan Herschel. Ben jengkel dan menyaingi bahawa perniagaan jeruk Herschel kini berkembang pesat, cuba untuk menumbangkan perniagaan datuknya dengan pelbagai cara. Ben secara tidak sengaja mendapat tahu bahawa Herschel membuat produk jeruk ini daripada bahan-bahan dia kutip dalam tong sampah. Dia kemudian menghubungi regu makanan dan dadah agensi Latori dan melaporkan perkara itu. Keesokan harinya, beberapa pegawai menutup dan merampas semua produk jeruk Herschel, malah mengenakan denda ke atasnya kerana jeruk yang diproses tidak menepati piawaian kesihatan. Herschel menjadi terdesak kerana perniagaannya kini diancam muflis. Tetapi kemudian seseorang mencadangkan bahawa dia menggunakan popularitinya di media sosial untuk menarik minat pelatih untuk bekerja dan membantunya mengembangkan perniagaan jeruknya. Ternyata ramai pelatih sanggup bekerja untuk Herschel secara sukarela untuk menimba pengalaman. Malah pelatih membantu membiayai perniagaan, jadi dia tidak lagi mencari bahan-bahan yang tertinggal dalam tong sampah. Herschel kemudiannya mengajar pelatih untuk menyusun dan memproses bahan-bahan untuk jeruk segar ke proses penjerukan semula jadi. Kerana ia memenuhi piawaian kesihatan, produk jeruk Herschel semakin laris terjual baiklah. Dengan teknik pemasaran yang digunakan oleh pelatih, beliau berjaya menjual ratusan jeruk setiap satu hari dan mengumpul wang untuk membeli semula tanah perkuburan keluarganya. Selepas sah kembali ke tanah perkuburan keluarganya, dia merobohkan papan iklan dan membersihkannya tanah perkuburan. Herschel kemudian kembali ke Pangsapuri Ben dan membuktikan bahawa dia telah berjaya membeli semula tanah perkuburan keluarga Greenbaum dengan usaha dan kerja keras beliau menjual jeruk. Ben tiba-tiba berasa malu. Tetapi ini tidak mematahkan niatnya untuk menumbangkan perniagaan Herschel. Ben kemudian teringat bahawa moyangnya adalah seorang Yahudi yang sangat fanatik. Dia kemudian mencadangkan kepada Herschel untuk memuat turun aplikasi Twitter kerana dia sekarang seorang tokoh terkenal. Herschel kemudian mula tweet kenyataan kontroversi yang menyinggung agama kerana dia adalah seorang Yahudi fanatik yang membenci Kristian. Walaupun bantahan awal dan boikot daripada ramai orang Kristian, Herschel kemudiannya dilihat sebagai ikon kebebasan bersuara dan sumber inspirasi ramai dan menjadikannya lebih terkenal. Pada suatu hari, Herschel telah dijemput sebagai penceramah dalam forum debat mesra. Ben, yang menyamar, menghadiri forum itu dan mempersoalkan pemikiran Herschel tentang agama Kristian. Walau bagaimanapun, Herschel sekali lagi menyuarakan kebenciannya terhadap orang Kristian, yang kemudiannya mencetuskan umum kemarahan dan kebencian. Beliau semakin dikecam dan dikehendaki polis kerana menimbulkan keresahan dalam masyarakat dengan kenyataan kontroversinya. Oleh kerana kertas imigrasinya tidak ditemui, kerajaan cuba menghantarnya pulang kembali ke Rusia. Herschel yang tidak mahu kembali ke Rusia, kemudian meminta bantuan Ben untuk membawanya ke Kanada sempadan melalui hutan. Herschel mengatakan bahawa dia tidak akan kembali ke Amerika dan Ben bersetuju untuk membawanya. Setelah tiba di pinggir hutan, Ben yang tidak sanggup membiarkan Herschel berjalan melalui hutan sahaja, memutuskan untuk menemani datuknya. Semasa perjalanan, Herschel sangat mengambil berat tentang Ben yang telah cedera. Ben terharu dengan kemesraan dan kasih sayang Herschel seperti bapanya sendiri. Semasa mereka berehat, Ben kemudian mendedahkan bahawa selama ini, dia yang mencuba untuk menumbangkan usaha Herschel dan secara tidak langsung menghasut Herschel untuk menyuarakan kebencian terhadap penganut Kristian kepada orang ramai. Ben melakukan ini kerana dia sangat cemburu dengan kejayaannya. Ben juga mengakui bahawa dia telah murtad daripada agama Yahudi dan kini seorang ateis.
Mendengar ini, Herschel menjadi sangat marah kepada Ben kerana dia telah menjadi pengkhianat dalam keluarga Greenbaum. Herschel, yang dikuasai oleh emosi, kemudian memukul Ben sehingga dia pengsan. Bagaimanapun, kekecohan kecil itu didengari oleh beberapa anggota polis yang sedang melakukan rondaan pinggir hutan. Herschel kemudian melarikan diri dengan beg Ben dan meninggalkannya sendirian. Apabila Herschel mencari beg Ben, dia menemui ID Ben dan pemangkas janggut. Dia kemudiannya mempunyai idea untuk menyamar sebagai Ben dan menggunakan identitinya kerana sebenarnya mereka kedua-duanya kelihatan serupa. Dengan yakin, dia mendekati anggota polis itu dan berkata bahawa dia adalah Ben Greenbaum dan menunjukkan Ben sebenar sebagai Herschel Greenbaum yang menyamar. Akibatnya, Ben segera ditangkap polis kerana tidak dapat menunjukkan miliknya identiti sebenar. Selepas melalui beberapa siri proses undang-undang, Ben, yang disalah anggap sebagai Herschel, akhirnya dihantar pulang ke Rusia. Setibanya di Rusia, Ben sangat keliru kerana tiada siapa yang boleh berbahasa Inggeris di kampung halaman Herschel. Dia tersentuh hatinya apabila dia menemui sebuah rumah ibadat dan memutuskan untuk kembali kepada agama Yahudi kerana dia dilahirkan dan dibesarkan dalam keluarga Yahudi yang taat. Sementara itu, Herschel, yang kini menggunakan identiti Ben, kembali ke pangsapuri lelaki itu. Semasa memeriksa barang-barang Ben, dia terjumpa coretan yang Ben lukis semasa kecil. Ternyata nama aplikasi Bob yang sedang dibangunkan oleh Ben, berasal dari nama panggilan kegemaran Ben untuk ibu bapanya. Herschel juga menemui foto Ben semasa kecil yang sangat rapat dengan ibu bapanya. Herschel juga menyedari bahawa Ben sentiasa menyayangi dan mengingati keluarganya di dalam hatinya selama ini. Herschel memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya untuk mencari Ben. Dia akhirnya bertemu dengan Ben, yang telah bertaubat dan bertakwa menganut agama Yahudi dan mengikuti ajarannya dengan patuh. Herschel kemudian meminta Ben menghormati agama dan seluruh keluarganya. Ben kemudian meminta maaf kerana menjual tanah perkuburan keluarga hanya untuk keuntungan. Herschel dan Ben berdamai dan memutuskan untuk memulakan sekali lagi dengan bekerjasama. Beberapa bulan kemudian, Herschel dan Ben kembali ke Amerika selepas Herschel mengemas kininya identiti supaya dia tidak lagi diharamkan oleh Jabatan Imigresen. Filem ini ditutup dengan menunjukkan Ben dan Herschel yang sedang ziarah ke kubur keluarga dan berdoa bersama-sama dengan usyuk. Sila like dan subscribe channel kami. Sila layari peti deskripsi channel ini untuk beri sokongan anda. Untuk tonton filem-filem lain sila lawat playlist channel kami. Terima kasih.